Mana ada orang bersedekah sebelum sembahyang subuh? Tapi Abu Bakar kata, aku tadi dalam perjalanan ke masjid, aku nampak seorang yang miskin, aku bagi dia sepotong roti. Nah, nampak tak? Abu Bakar As-Siddiq dia berpuasa pada hari itu, dia telah ziarah orang sebelum subuh dan bersedekah sebelum subuh. Maka Nabi kata, inilah ya contoh orang yang memang Allah sayanglah. InsyaAllah rezekinya akan melimpah ruah. So, banyakkan sedekah. InsyaAllah anda dan saya akan terbuka pintu rezeki. Membaca Quran salah, itu bulan lain membaca Quran. Ya, Syahrul Ramadan bermaksud, Syahrul Quran bermaksud bulan Ramadan, bulan menggandakan, melipat gandakan membaca Quran. Bukannya membaca Quran, itu bulan lain, melipat gandakan membaca Quran. Oh, baru saya faham, ingat Ustaz ni, ya, menidakkan hakikat yang bulan Ramadan Syahrul Quran. Saya kata, ini mazhab mana ni? Ya, ajaran sesat ke dia ni? Mula-mulalah kita orang sains, ya, pakai logik aja, tak pakai basirah ataupun mata batin. Bila saya dengar tu, wow, saya kata ustaz ni hebat. Ya, bulan Ramadan bukan bulan sedekah, itu bulan lain. Bulan Ramadan menggandakan, melipat gandakan sedekah. Bagus betul, ya. Okey. Bulan Ramadan Syahrul Maghfirah, keampunan. Ya, so kita kena minta ampun. Salah. Itu di luar Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita melipat gandakan permohonan untuk minta ampun. Solat taubatnya lebih, istighfarnya lebih, minta ampunnya lebih. Itu dia kata ustaz tadi, dan saya amat setuju dan teruja. Okey, baca Quran. Itu yang ke-5. Kunci yang ke-6. Ini pun saya dah cerita banyak kali. Jangan lupa ya, jangan lupa untuk like dan share, sebab ramai juga sahabat yang tak sempat nak tengok. Jadi bila like dan share, mereka dapat kongsi. Dan yang satu lagi saya lupa nak pesan, ya, kalau boleh untuk mereka yang belum subscribe kepada saya punya YouTube channel Datuk Dr. Haji Muhammad Fazil Kamsah, please subscribe supaya saya naik semangat dan seronok dan bahagia untuk berkongsi informasi, tips, motivasi. Dan kita ada program baru dalam YouTube channel saya yang tak ada dalam dunia lah setakat ni. Dramativasi, motivasi dengan mengambil ibrah atau pengajaran daripada drama trending yang berjuta-juta orang tonton. Kita ambil apakah pengajaran daripada scene ataupun babak-babak yang kita boleh belajar dan kita kongsi agar kita tidak lara melihat drama. Seronok tengok, nanti nak dapat closure, nak dapat ujungnya, tapi tak dapat apa-apa pengajaran. Rugi kan? Rugi sangat. Okey. So please subscribe, ya. Tolong beritahu sahabat-sahabat, beritahu kita punya WhatsApp group untuk sama-sama kata orang tu subscribe kepada YouTube channel Fazil Kamsah, ya. Mudah-mudahan kita sama-sama kongsi, ya, maklumat, informasi, motivasi melalui dramativasi, ya, motivasi berteraskan pengajaran atau ibrah daripada drama-drama trending, ya. Okey. So saya pernah sebut banyak kali kunci yang ke-6. Bila Hasan Basri ditanya, wahai Tuan Guru Hasan Basri, aku ni kerja rajin, tapi aku ni seorang petani. Tanaman aku tak menjadi, ya, ternakan aku mati, hutang aku banyak, hidup aku susah. Apa aku nak buat, ya, untuk melunaskan semua ni? Apa aku buat? Kata Hasan Basri, solat, taubat, istighfar banyak-banyak, minta ampun pada Allah, pintu rezeki kau akan terbuka. Saya tanya diri saya, tanya anda, siapa yang dah masuk malam ni, malam ke-13 Ramadan, yang malam tadi solat taubat banyak-banyak, paling kurang 2 rakaat, yang istighfar paling kurang 1 sekali? Berapa orang malam tadi buat? Tahniah, syukur. Dan yang dah buat, jangan alhamdulillah aku dah buat. Jangan sombong. Yang tak buat, alamak aku tak buat, ruginya. It's okay. Kita masih ada nyawa, masih ada rezeki. Buat malam ni. Ya, tak pernah terlewat untuk solat taubat. Tak pernah terlewat untuk istighfar. Ya, sebenarnya bila kita solat taubat dan istighfar, what happen? Kita mencuci kolbu. Semua dosa dalam yang dalam bentuk titik-titik hitam kat kolbu akan gugur. Bila hati bersih, seketul daging kalau bersih akan attract, jadi magnet, akan menarik rezeki-rezeki Allah. Hati bersih tarik rezeki, hati bersih tarik sayang, hati bersih tarik kata orang tu kesihatan.
Sebenarnya orang yang hati kotor mudah sakit. Siapa kata? Nabi kata. Ya, sebab Allah turunkan sakit untuk mencuci dosa-dosa kafarah. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum, ayat Quran. Dan apabila Allah turunkan musibah, mungkin dalam bentuk penyakit, COVID-19 dan sebagainya. Kenapa? Disebabkan oleh kesilapan kamu, dosa-dosa kamu yang lalu. Itu Allah cakap, Allah yang firman, takkan silap. Okey. So, solat taubat dan istighfar membuka pintu-pintu rezeki. Malahan, ini dia orang bujang yang sibuk nak osha untuk cari pasangan. Orang muda kata osha. Nak usaha untuk dapat, ya, sibuk mengurat tak dapat. Rupanya hatinya masih hitam. Saya dah sebut ramai orang yang mencari, ya, yang berkawan, ya, tapi bercinta selalu, tak pernah dapat yang menyangkut. Rupanya hatinya masih tak bersih. Bila start mula solat taubat dan istighfar, ya Allah, ada seorang wanita tu, dia betul-betul yakin saya bagi dia solat taubat istighfar, doa pembuka 12 pintu, doa orang kasih lah, ya. Apa jadi? Selepas 40 hari, 10 orang Bangla datang meminang. Kau ya, punya berebut-rebut orang datang dengan izin Allah, ya. Pintu rezeki terbuka. Solat taubat dan istighfar. Lepas tu yang ketujuh, solat isyraq dan duha. Ya, solat isyraq ni sekitar 15 minit, ya. 15 minit selepas selepas terbit matahari. Katalah hari ni terbit matahari 7.3 minit. Dalam 7.18 isyraq, dan isyraq sekitar 15 minit, ya. Lepas tu duha. So, isyraq dan duha insya-Allah akan membuka pintu rezeki. Isyraq dan duha. Ni susah orang nak buat, ya, sebab masanya singkat isyraq ni. So, tapi orang yang menjaga waktu macam sekarang ni, ya, ni baru nak masuk syuruk, ya, masuk nak terbit matahari. So, dalam masa 15 minit lepas ni masuk waktu isyraq, sembahyang solat isyraq. Lepas tu 15 minit kemudian 7.30 kurang lebih dah masuk duha, insya-Allah. Dan kalau kita kekalkan Ramadan sebagai titik perubahan yang sangat kritikal, see how your life change. Ya, so mari kita berubah. So, solat isyraq dan duha. Nombor 8, pintu ke-8. Pintu ke-8 saya pun baru tengok YouTube nasihat daripada Syekh Ali Jabir. Ni Syekh yang seorang ulama yang sangat popular di Nusantara, ya. Dia orang Arab yang boleh berbahasa Indonesia dengan sangat lancar. Orangnya pun handsome. Ya, itu bukan jadi isu, ya. Okey. Tapi beliau memberikan satu nasihat yang sangat baik. Berdasarkan pada pengalaman beliau menasihati ribu-ribu orang, dan yang mengikut nasihatnya dengan izin Allah terbuka pintu rezeki. Apa hajat mereka tercapai. Apa amalan yang Syekh Jabir, Syekh Ali Jabir kongsi? Iaitu bersedekah sebelum subuh. Bersedekah sebelum subuh. So kunci nombor 8 ialah banyak sedekah. Tapi salah satu waktu yang kritikal ya bersedekah sebelum subuh. Macam mana PKP? Orang Singapura circuit breaker ni. Macam mana nak sedekah? Itu Syekh Ali Jabir kata, ambil satu piggy bank, tabung. Ambil satu tabung, tak kisahlah apa. Yang mana nak cari tabung PKP ni? Allah Akbar. Mangkuk betul. Cari apa-apa mangkuk. Bukan mangkuk betul. Cari apa-apa mangkuk. Cari apa-apa mangkuk pun. Alamak. Ya, cari apa-apa kontainer lah. Ya, jak ke apa ke. Ya Allah, susahnya. Tiap-tiap pagi sebelum subuh masukkan RM1, RM2, RM5 dan niatkan, wahai Allah, yang tolong sembuhkan sakit pakcik aku, bapa aku, anak aku ini, ya, dan anak aku yang belum dapat jodoh, anak aku yang belum dapat zuriat, ya. So, niatkan. Tapi Syekh Ali Jabir sebutlah, janganlah kau bubur RM1 tapi minta satu dunia. Patut-patutlah. Tapi yang penting ikhlas. Syekh Ali Jabir itu bergurau. Artinya jangan kedekut. Engkau ni kedekut, duit banyak, tapi bagi RM1, tapi minta, ya Allah, aku nak berniaga supaya jadi jutawan, ya Allah. Aku nak ini, nak itu, nak kereta besar, nak beli helikopter, tapi bagi RM1, Allah kedekutnya. Itu maksudnya. Maksudnya, ya, jangan kedekut, takkan miskin, takkan jatuh apa-apa orang yang bersedekah. Ya, dalam keadaan yang biasalah bersedekah. Jangan semua 1 bulan gaji kamu bagi, itu cerita lain. Itu saya tak mampu, mungkin anda mampu. Ya, banyak sedekah. Dan Syekh Ali Jabir mengesyorkan, saya setuju. Sebab satu hari Nabi pernah bertanya pada para sahabat sebelum subuh, siapakah yang tadi, selepas subuh lah Nabi tanya, tadi sebelum subuh tadi, siapa yang berpuasa hari ni? Semua tak jawab, diam. Abu Bakar kata, aku berpuasa ya Rasulullah.
Nabi pun diam. Ya, siapakah hari ini yang sebelum datang ke masjid ni, sebelum subuh tadi sempat ziarah kawan? Orang yang menjawab, ya Rasulullah, pagi-pagi buta siapa yang kami nak ziarah? Mungkin lepas subuh kami boleh ziarah. Abu Bakar menjawab, aku tadi sebelum pergi subuh ni ke masjid ni, aku telah ziarah Abdurrahman Auf yang sedang sakit. Ya, tengok tu sebelum subuh. Siapa yang tadi dalam sebelum subuh tadi dah sempat bersedekah? Semua orang diam. Ya, sebab mana ada orang bersedekah sebelum sembahyang subuh? Tapi Abu Bakar kata, aku tadi dalam perjalanan ke masjid aku nampak seorang yang miskin, aku bagi dia sepotong roti. Nampak tak? Abu Bakar As-Siddiq dia berpuasa pada hari itu, dia telah ziarah orang sebelum subuh dan bersedekah sebelum subuh. Maka Nabi kata, inilah ya contoh orang yang memang Allah sayanglah. InsyaAllah rezekinya akan berlimpah ruah.